A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiba. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka atat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang pertama, alhamdulillah, sama-samalah kita melapangkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di malam yang mulia ini kita berada di rumah Allah. Kita lah di antara orang yang mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita berada sekarang ni, iaitu bulan Rabiul Awal ini, bulan Maulidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan kelahiran kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita pakat sambut hari ini yang beragak lah. Kemudian malam pun ada kuliah sempena sambutan maulud dan macam-macam lagi. Dan pada malam ini juga insya-Allah saya akan membicarakan sikit sebanyak tentang perihal Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Mustikah Hadi ini tajuknya berbunyi keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang teragung, yang dipuji oleh semua yang ada di padang mahsyar nanti. Maksudnya sini nak beritahu kepada kita ni semua akan himpun di padang mahsyar nanti. Wa nahsyuruhum jami'a. Kami akan himpun semua sekali kita ni jami'a semenjak zaman Nabi Adam alaihissalam hinggalah Nabi kita Nabi akhir zaman hingga berlaku kiamat. Semua akan dihimpun di mahsyar nanti. Maka terdapat tidak ketika itu insan yang terpuji, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan beri syafaat kepada umat manusia ketika itu, termasuklah kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak beritahu kepada kita di mana kita ini menerang kepada kita, dimulakan dikata sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 79 surah Al-Isra. Surah Al-Isra ayatnya berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atha maqaman mahmuda. Ini ayat dia. Maksudnya wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Maksudnya ayat tersebut dalam surah Al-Isra, wa minal laili, sebahagian daripada malam. Maksudnya sebagai di malam sekarang ni fatahajjad bihi nafilah, maka sembahyanglah kamu sembahyang tambahan untuk engkau wahai Muhammad. Semoga Tuhan engkau akan bangkit engkau nanti maqaman mahmuda, tempat yang terpuji. Jadi ayat tersebut nak beritahu kepada kita, dimulakan dalam perbicaraan kita pada malam ini,
Allah perintah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita bangun malam bagi sembahyang tahajud. Sembahyang tahajud sebagai sembahyang tambahan kepada kita. Orang yang mengamalkan iaitu sembahyang malam ini, Allah beritahu kepada kita semua, khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila dibangkit nanti yaumul hisab nanti, yaumul qiyamah nanti, Allah sediakan kepada Nabi kita Nabi Muhammad satu tempat yang terpuji, maqaman mahmuda. Lepas tu kita lihat di antara perkara yang jadi amalan kita lah, kalau boleh amalan kita ni jangan lupa, iaitu kita sembahyang malam walaupun dengan 2 rakaat sahaja. Sembahyang malam ini jadi amalan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apatah kita hari ini jauh dengan Nabi ni, sayang kepada Nabi, kasih kepada Nabi, hubbun Nabi, kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alangkah ruginya kita dah ikut sunnah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara syahid daripada ayat kita baca tadi, kita hidupkan sebahagian daripada malam. Sebahagian daripada malam. Dalam ayat tersebut, fatahajjad bihi, adalah kamu sembahyang sunat nafilah, sembahyang sunat sekarang ni, nescaya Allah akan bangkit kita di tempat yang terpuji. Ini janji-janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Jadilah ayat tersebut dikata apa? Darjat yang tersebut itu darjat kesungguhan baginda sallallahu alaihi wasallam, dan kejayaannya meringankan kedahsyatan huru-hara di padang mahsyar dan penderitaan lama menunggu pembicaraan yang dihakimi oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha adil, dengan jalan baginda sallallahu alaihi wasallam mengemukakan syafaat, yakni pertolongan, memohon kepada Allah supaya perbicaraan segera dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan rasul-rasul yang lain tidak sanggup berbuat demikian pada waktu yang sangat ditakuti dan dibimbangkan itu. Ini nak cerita kepada kita, di mana nak berbicara hadis pada malam ini. Apabila kita dibangkit nanti, tak dapat tidak kita nak bicarakan di mahkamah Allah, dan hakim ketika itu ialah Allah Subhanahu wa taala, yang kita baca dalam sembahyang kita, dalam Fatihah kita, Maliki Yaumiddin, Raja hari agama, hari akhirat nanti. Maka terdapat ketika itu, dengan kedahsyatan dari mahsyar nanti itu yang sangat dahsyat, hingga masing-masing itu merayu kepada Nabi masing-masing. Akan bertemu kita nanti. Yang pertama jumpa dengan Abul Bashar, Nabi Adam alaihissalam. Nabi kata, aku dah beri syafaat untuk dibicarakan di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Pergi ke Nabi satu lagi, Nabi Nuh contohnya, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, semuanya tak sanggup belaka. Nak beri syafaat supaya apa? Nak dimulakan iaitu perbicaraan kita di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Ini kita kena jangan. Tetapi yang boleh beri syafaat sekarang ni hanyalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ini istimewanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat di antara kita lihat sini, Nabi peringatan kepada kita, likulli mir'im yauma idzin sya'nu yughni. Nak ceritanya tiap-tiap kita ni, setiap seorang pada hari itu cukup sibuk dengan hal menjaga keselamatan diri masing-masing. Tak boleh tolong dah orang lain. Anak tak boleh tolong ayah, ayah tak boleh tolong anak. Dah, kemudian kita ni dah tolong sahabat kita, masing-masing bawa diri masing-masing ketika itu. Bayangkanlah, jangan bertemu hadir menceritakan di mahsyar nanti, matahari sejengkal di atas kepala kita. Hari ni pun ribuan batu pun, jutaan batu pun panas dah.
Dah malam-malam kalau musim panas-panas dah boleh tidur, kita orang duduk rumah batu, rumah kayu, cari di antaranya, cari aircon ada piti sikit, beli aircon, beli kipas, tak padan juga beli aircon. Ini contoh. Ni kalau sejengkal dengan kepala kita, batu Nabi kata peluh al-aruq, peluh manusia ketika itu ada jadi bahawa jadi banjir, banjir besar. Ada dikatakan di kalangan manusia ini, peluh manusia di lautan kepada manusia sampai ke buku lali, ada sampai ke lutut, ada sampai ke pusat, dan ada sampai ke hidung, hafil lemas. Ini bergantung kepada itu amalan masing-masing ketika mereka berada di atas muka bumi ini. Namun demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun matahari sejengkal di atas kepala kita, macam-macam dah kedahsyatan, ketakutan ketika itu, tetapi di antaranya orang yang mendapat lindungan, naungan, bayangan daripada Allah Subhanahu wa taala, sab'atu yuzilluhumullah fi zil illa zilluh. Nak ceritanya 7 gulungan yang akan dapat naungan, teduhan, perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Satu daripadanya wa rajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid. Satu daripadanya siapa dia? Wa rajulun aw syabun, ini orang laki-laki ataupun pemuda, hati dia qalbuhu mu'allakum bil masajid, di mana hati dia ni sentiasa teringat dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Allah, alhamdulillah, orang yang datang sembahyang, orang yang berada di rumah Allah, orang yang sentiasa berzikir di rumah Allah, maka dia akan mendapat naungan, bayangan, teduhan daripada Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar nanti. Allah, ini alhamdulillah. Betul kita ni. Lepas tu Nabi kata dia antara ahabbul bila ilallah masajiduha, tempat yang aku sangat kasih sayang di atas muka bumi ini ialah masajiduha, rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Bayangkanlah pasal apa? Di sini di rumah Allah ini kita nampak kita saja, tetapi para malaikat Allah Subhanahu wa taala bersama-sama kita, berdoa kepada kita, memohon kepada Allah supaya kita ni selamat belaka. Amin, amin, berdoa kepada Allah. Tetapi bayangkanlah di atas muka bumi tempat yang sangat dibenci, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa abghadul bila ilallah aswaquha, tempat yang sangat aku benci datang muka bumi ini, aswaquha, ya ini dikatakan apa dia? Di pasar-pasar. Pasar ni banyak di antaranya penipuan, banyak cakap-cakap pelawak, banyak di antara kita macam-macam dan penuh dengan syaitan. Allah na'udzubillah. Kita orang beruntung. Ini sebagai nak beritahu kepada kita mulianya itu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dikatakan kesanggupan dan kejayaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tersebut ialah baginda menjadi penghulu kepada sekalian anak Adam pada kiamat nanti. Allah, kita hari ni ingat kampung kita ada Tok Mulu je. Dia ni bagi apa? JPKK ke dulu apa ni, JKKK tak kisahlah dah. Di masjid kita pun ada pengusi dia. Kemudian sembahyang ada Tok Imam dia, penghulu. Ni atas dunia tempat yang kecil. Tapi di mahsyar nanti kita akan dibangkit nanti, ada penghulunya itu tak lain tak bukan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak beri kepada nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain, hanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan masalah umat ketika itu. Masing-masing nak cari siapa dia yang boleh tolong ni, masing-masing dia antara siapa yang boleh bantu ni. Bantu apa?
nak dibicarakan amalan-amalan kita, walaupun dikatakan itu orang-orang kafir, dijanjikan kepada mereka neraka jahanam, mereka tak sanggup menghadapi itu kedahsyatan, keperitan, kesakitan di mahsyar. Allahu Akbar. Allah nak kitanya, betapa periknya, sakitnya ujian Allah di mahsyar nanti. Orang kafir pun tahu dah tempat neraka ya. Siapa boleh tolong masuk neraka ni awal-awal sampai tahap tu. Ini nak gambaran kepada kita. Tetapi di antaranya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi penghulu pada hari tersebut. Ini istimewanya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diterangkan juga, dikata apa dia sini, di tangan baginda sallallahu alaihi wasallam terdapat panji-panji kepujian, liwaul hamdi. Dan ini tidak ada seseorang nabi pada hari itu, malaikat mulai daripada Nabi Adam sampailah kepada nabi-nabi yang lain, malaikat berada di bawah panji baginda sallallahu alaihi wasallam ini. Nak kitanya pegang panji, panji kepujian ini hanya ada pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nabi-nabi lain semuanya berada di bawah panji ketua Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keistimewaan yang ada pada dan baginda Nabi yang mula-mula bukan syafaat dan yang mula-mula terima syafaatnya pada kiamat. Ini diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi dalam hadis yang berikut. Nak terang hadis, nak cerita kepada kita hebatnya Nabi kita, mulianya Nabi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan kalau terbaca sirah sikit sebanyak, dah ketika Nabi Adam alaihissalam berada dalam syurga, tercatat dalam Nabi Berehat dan Nabi Adam dan Hawa, tercatat nama itu mihamida di tiang aras, di tiang aras dalam syurga. Kemudian Adam tanya, ya Allah, siapa yang mihamida itu, Muhammad itu? Itulah di antara umatmu yang akan mentarbiyahkan alam ini, alam dunia ini. Nak cerita Nabi kita dah tercatat dah nama, di tiang aras mihamida Muhammad. Betapa mulianya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi malangnya kita hari ini, walaupun Nabi kita mulia, berapa ramai kita hari ini ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bicara nanti. Antara kita lihat di antara wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada itu sahabatnya, khadamnya yang bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah ini seorang sahabat Nabi, khadam kepada Nabi, di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan Abu Hurairah ini ketua kepada ahli suffah, orang yang duduk zaman Nabi, yang duduk di beranda di masjid. Nabi keluar saja pakat hunggar belaka, nak bersalam dengan Nabi, nak dengar apa wahyu daripada Nabi. Di antaranya Abu Hurairah ini, Nabi kata, wahai Abu Hurairah, aku wasiat kepada kamu 3 perkara, kalau boleh jangan kamu tinggal sekali-kali 3 perkara ini. Ini perkara mudah aja, tak kena bayar apa-apa pun. Nak cerita apa dah? Antaranya kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Hurairah, yang pertama di antaranya tiap-tiap bulan kamu berpuasa sunat 3 hari dalam sebulan. 3 hari dalam sebulan. Dah sebulan 30 hari. Dah ada kala 29 hari. Kalau bulan masih ada 28 hari. Ya, bulan Islam 30 atau 29 saja. Tetapi 3 hari saja sembahyang, apa dikata itu puasa sunat. Hari katakan yaumul bayat, contohnya 13, 14, 15. Ini wasiat pertama. Sembahyang puasa sunat sebulan 3 hari. Ini pesanan Nabi kepada Abu Hurairah. Allah nak ceritanya. Pasal apa Nabi tahu kepada kita?
Barang siapa dia tiap-tiap bulan dia puasa 3 hari, puasa sunat 3 hari, berarti seolah dia puasa selama setahun. Selama setahun. Tiap-tiap bulan 3 hari. Kenapa jadi setahun, Ustaz? Macam mana perkiraan dia? Tak, di mana dikatakan tiap amalan kita ini akan diganda satu amalan dengan 10 kebajikan, 10 kali ganda. Tak, 10 kali ganda sekarang ni, kalau sebulan tu 3 hari berarti 30. Tak, setahun 12 hari, 12 bulan kali 30 berapa? Tak, bersamaan 360 hari. Allah, itu mulianya. Puasa sebulan 3 hari dapat 30, setahun 360, satu tahun bilangan hari 360 hari. Allah, ini wasiat, wasiat Nabi kepada Abu Hurairah. Ini di antara yang saja sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar saja Nabi berkata demikian, bersabda demikian, pakak buat belaka dak tinggal. Dan nak ceritanya ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas. Dia sayang kepada Nabi, cinta kepada Nabi, hingga dikatakan, ya Rasulullah, aku nak berpuasa sepanjang hari ya Allah, sepanjang tahun ya Allah. Tiap hari nak puasa semua. Aku nak berkahwin ya Rasulullah, aku nak beribadat kepadamu ya Allah, kepada Allah, nak berzikir, bertamil sentiasa ni. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai sahabat-sahabat, di mana ni aku ada isteri, mukawinlah di antaranya. Sebaik-baik puasa di antara beberapa puasa itu Nabi Daud selang sehari, tak perlu tiap-tiap hari. Cuma Nabi minta kita diwasiat kepada Abu Hurairah sebulan 3 hari je. Nak ceritanya tidak, kalau kita lihat amalkan, alhamdulillah. Ini yang kedua wasiat Nabi kepada Abu Hurairah, tak lain tak bukan iaitu jangan lupa semayang sunat witir. Dikatakan iaitu sebelum tidur. Sebelum tidur. Sebenarnya nak witir ni tak patut tengok mazhab kita yang 4 ni. Kita mazhab Syafi'i sunat je. Kalau orang India ke, orang apa ni, orang Turki ke, lepas sembahyang isyak dia sembahyang sunat, sampai 11 rakaat. Tak, sembahyang sunat witir kita paling kurang witir 1 rakaat aje. Tak, bagi mereka semua mazhab sekarang ni mengatakan bahawa apa, di mana di antara amalan solat yang tak pernah ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selain daripada sembahyang fardu ialah sembahyang sunat witir. Nabi tak pernah tinggal. Allah, nak tidak betul tengah mazhab kata wajib bagi mereka. Kalau tertanya kawan-kawan kita yang Turki ke, yang India ke, berapakah di antara berapa jenis sembahyang ataupun berapa sembahyang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas kita? Kita kata 5 je. Tidak. Awal-awal dia kata 6. Dia tambah nak pasal apa tadi? Dia tambah sembahyang sunat witir. Allah, nak cerita. Tapi bila kita nak solat, dah kita mazhab Syafi'i mana 5 fardu. Witir ni kalau boleh kita buat. Ini wasiat. Dan sama ada kita kalau mampu bangun malam buat, bangun malam ke sebelum isyak ke, ini semuanya boleh berlaku. Yang kita nak bahas lah pada tu. Ini yang kedua wasiat, wasiat Nabi kepada Abu Hurairah. Yang ketiga di antaranya wasiat Nabi kepada Abu Hurairah, jangan lupa di antaranya sembahyang sunat duha. Sunat duha, paling banyaknya 8 rakaat lah biasa sunat duha ni. Tidak buat 2 pun tak apa, 4 pun tak apa, 6 pun tak apa, dah 8 pun tak apa. Kadang masing-masing sekarang ni nak beritahu kepada apa, di mana wasiat Nabi ini perkara yang banyak bermanfaat kepada kita semua. Antaranya sunat duha ini dikatakan kita bersyukur di atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah beri kepada kita ni sendi. Awak tanya kita berapa jumlah sendi dalam anggota kita? Sendi ni, jari kita nampak ni, berapa sendi dah nampak ni? Tak. Jadi ulama mengatakan bahawa
sendi yang ada pada jasad kita ini sebanyak itu sama bilangan hari dalam setahun, 360. Tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, antara itu kita ni semayang sunat duha tadi. Dan dikatakan kila juga ulama-ulama mengatakan bahawa orang yang nak mau rezeki jangan lupa iaitu sembahyang sunat duha. Itu Nabi suruh sangat, wasiat kepada anak kita semua supaya kita ni pakat buat apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antaranya hadis nak baca pada malam ini baru nak masuk ni, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr biyadi liwa'ul hamdi wala fakhr ma min nabi yaumidin Adam paman siwa illa tahta liwa'i wa ana awwalu ma yanshaqqu anhu al-ardu wala fakhr qala fayafza'ul nasu salasata faza'atin bayatuna Adam, hingga akhirnya bayatuni pantaliku ma'ahum fa'akhiru sajida fayulhimuni Allahu min sana'i wal hamdi fayuqalu li irfa' ra'saka wasal tu'ta washfa' tashaffa wa qul yasma' liqaulika wa wal maqam al mahmud alladhi qala Allahu asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Surah Al-Isra tadi yang saya baca tadi. Ini hadis nak berbicara apa ni kepada kita? Yang pertama, perawi hadis ini Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Untuk makluman muslimin dan muslimat sekalian, terkenal perawi hadis ini. Ya, seorang sahabat Nabi bernama iaitu Abu Sa'id Al-Khudri ini, nama dia Sa'ad bin Malik bin Sinan. Ini nama dia. Sa'ad bin Malik bin Sinan, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat Nabi. Kena faham sahabat-sahabat ni apa dia? Dia melihat Nabi dan beriman dengan ajaran dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan sahabat. Kenapa Abu Lahab, Abu Jahal dah bagi sahabat? Antaranya, walaupun terlihat Abu Lahab ini ialah orang yang bapa saudara Nabi, dia sangat gembira kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat Nabi, dia kenal Nabi, tapi tak panggil sahabat. Kenapa? Kerana tidak beriman ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Abu Lahab. Abu Jahal sama juga, tapi tidak beriman dengan Nabi, bukan panggil sahabat, walaupun lihat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Abu Sa'id ini dia orang Yaman, beriman, dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ceritanya maka dipanggil sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan bahawa memeluk Islam iaitu di Mekah sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Ini kita banyak ni. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah, Nabi yang mengutus itu beliau Abu Sa'id dan juga Mu'adz bin Jabal ini ke Yaman untuk mendakwah orang-orang Yaman. Dan di sini kena strategi Nabi nak atau pendakwah sekarang ni iaitu orang tempatan. Terlihat di mana Mu'adz bin Jabal ini pun orang Yaman. Sa'id Al-Khudri ini pun orang Yaman. Nabi hantar di sana. Dan dikatakan bahawa di antara sifat yang terpuji yang ada pada Abu Sa'id ini, sifat lemah lembut dan budi pekerti yang tinggi sebuah Abu Sa'id. Allah bagusnya. Dah cakap molek berlalu dan macam-macam lagi. Dan juga dikatakan bahawa dihormati oleh para sahabat. Akal yang bijak dalam membuat pertimbangan
memutuskan hukum hakam yang berlaku ketika itu. Allah, nak beraluhnya dia orang alim dah. Tetapi kelebihan yang ada pada Abu Sa'id satu daripadanya, dia mempunyai suara yang merdu, suara yang sedap. Dia orang hafal Quran, baca Quran baik, bertajwid. Dikatakan kila satu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dekat rumah Abu Sa'id. Abu Sa'id sedang baca Quran. Allah, Nabi ni berhenti dengar bacaan Abu Sa'id tadi. Walaupun kita mengatakan bahawa suara yang paling merdu, suara yang paling sedap membaca Quran inilah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Abu Sa'id tadi, dengar Abu Sa'id baca Quran dengan sedapnya, dengan merdunya. Nabi memuji Abu Sa'id tadi, sesungguhnya engkau telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala bagi apa ni, seruling daripada seruling keluarga Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud ni suara sedap. Jadi di antaranya Nabi puji Abu Sa'id ni, di mana Abu Sa'id ni satu daripada keluarga Nabi Daud yang mempunyai suara yang sedap. Allah, nak ceritanya hebatnya yang ada pada. Dan dia wafat, mati Abu Sa'id ini pada tahun 74. Ada katakan tahun 64 Hijrah, ada katakan tahun 63, dan ada tahun 65. Itu di antara sikit sebanyak tentang Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Sa'id kata apa? Ni baru nak baca hadis dia ni. Abu Sa'id kata apa? Di mana qala, telah berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Dia dengar pada Nabi ni, bukan beli baku-baku ni. Dia dengar sendiri daripada Nabi. Nabi kata apa ni? Nabi kata apa? Nabi telah bersabda, ana sayyidu waladi adama yaumal qiyamah. Mari ni punya poin dia baru masuk. Nabi kata apa? Anak aku penghulu anak-anak Adam pada hari kiamat. Jadi penghulu pada kiamat nanti adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Rupa-rupanya hari kiamat ada tu mulia juga rupanya. Ada tu penghulu juga. Ketua pada kiamat nanti, mahsyar nanti, kiamat nanti, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada itu pengakuanku ini bukan untuk bermegah-megah. Nabi kata, aku beritahu ni wala fakhra, bukan nak bermegah-megah, aku ni tu penghulu. Pada kiamat nanti bukan nak bermegah. Ini jawab Nabi. Dan Nabi beritahu lagi, di tanganku lah panji-panji kepujian, liwa'u alhamdi, panji-panji kepujian, wala fakhra, dan bukan aku beritahu dia nak bermegah-megah. Ini keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diterangkan lagi, dikata sini, antara apa lagi? Tidak ada seorang Nabi pada hari itu. Ma min nabi yauma izin, tidak ada Nabi-Nabi lain pada hari itu. Mulai Adama pamang siwahu, mulai Nabi Adam hingga kepada Nabi lain pada hari itu. Illa tahta liwa'i, dan akulah malaikat semuanya di bawah panji-panji aku. Nabi kata semua Nabi lain duduk bawah dia belaka. Nabi Adam duduk bawah dia, Nabi Nuh duduk bawah dia, tetapi Nabi dia ketua kepada al-bashar, manusia pada hari tersebut. Allah, hebat je Nabi kita, istimewanya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di samping itu apa lagi Nabi nak beritahu? Nabi tahu sekarang ni, antara wa ana awwalu ma yanshaqqu anhu al-ardu wa la faqru, dan akulah orang yang mula terbelah bumi untuk bangkit keluar daripadanya, daripada kubur nanti. Apa dia bangkit? Nabi yang mula-mula sekali keluar daripada kubur ialah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi kita keluar ni, kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi, kita ni umat Nabi Muhammad. Sebab Nabi bangkit saja keluar daripada kubur,
kita umat Nabi Muhammad ini akan keluar daripada kubur. Umat Nabi lain kemudian selepas tu Allah mulia kita. Lepas tu kita ni umat yang mulia jika dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Ismail, umat Nabi Soleh, dan umat Nabi Nabi Isa dan nabi-nabi lain. Kitalah umat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab apa? Dengan sebab Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah antara Nabi tahu kita. Apabila kita ni terlihat di antara malaikat yang paling mulia ialah malaikat Jibril alaihissalam, ketua para malaikat. Kenapa malaikat Jibril ni ketua, jadi ketua dan paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Dengan sebab ia menurunkan Quran kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita ni kemuliaan kita, Quran itu dia melengkapi kitab-kitab yang Taurat, Zabur dan Injil. Mulianya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kita hari ni kalau kita baca Quran, kita ni umat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa menjadi amalan atas dunia ni baca Quran, apabila mati nanti pun dia akan baca Quran juga nanti. Allah ini mulianya orang yang membaca Quran, dia hafal Quran, dia menghayati Al-Quran, dia beramal dengan Al-Quran. Allah mulianya. Kita dengar orang duk cerita, sahabat-sahabat kita cerita, penggali kubur duk cerita, mayat orang hafal Quran, beramal ke Quran. Di mana mayat dia jaga tidak dimakan oleh makanan dalam tanah. Ulat pun tak makan, cakri pun tak makan, dan dalam keadaan sempurna mayat dia. Allah ini mulianya orang yang baca Quran. Ini kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang baca Quran tadi. Nabi tahu kepada. Jadi apabila Nabi ni orang mula keluar daripada kubur, dibangkit nanti kita pun umat Nabi Muhammad pun umat yang mula-mula keluar daripada kubur nanti. Lepas tu betulnya kita hari ni Allah di mana kubur Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi berada di Baqi' di Madinah, di Masjid Nabi. Ramai sahabat dia, Allah wa amitna fil Madinah, ya Allah matikan kami ni di Madinah. Pasal apa? Nak bangkit bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Madinah dulu, orang Mekah dulu lah. Kita orang Malaysia dia akan berapa tak tahu dah. Nak kita jauh sikit. Nak kesemewanya nak mati di Mekah Madinah ni. Pasal apa itu? Di sana ada isteri-isteri Nabi, ada sahabat-sahabat Nabi di Baqi'. Pak keluar daripada kubur kita pun sama-sama. Tapi kita ni orang di Malaysia ni kemudian tapi kita ni umat yang pertama keluar daripada kubur selepas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila keluar saja, ayat tadi ni panjang, kita ambil maksud saja. Maka berkatalah lagi kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam kata apa lagi? Fayafza'un nasu salasata faza'atin fayatuna Adam. Kemudian ketika bangkit ni kita di mahsyar nanti, kemudian manusia gempar dan haru biru sebanyak 3 kali. Kita dibangkit ni di mahsyar, dikupur semua sekali ni semenjak zaman umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata itu sangat, ketika itu dah tahu haru biru kelang kabut ketika dahsyatnya di mahsyar tu. 3 kali Nabi kata salatu fasa'atin, 3 kali yang menakutkan. Dan takut mereka ceritanya sini dikatakan ada yang pendek aja lah kita ni. Maka payatuna Adama, maka dah kadang kelang kabut tadi dah tahan, dah kedahsyatan, kesakitan, keperitan, ujian di mahsyar nanti. Maka ketika itu manusia payatuna Adam, maka mereka bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Ada di panjang ni, ada panjang, tapi nak ceritanya ketika itu Nabi kata nafsi, aku untuk dia, aku dah dia tolong dah ketika itu. Jadi ada kita ni pendek juga apa. Kemudian
payak tu ni. Lepas tu sekarang ni Nabi beritahu, akhirnya Adam pun tak sanggup, Nabi Nuh pun tak sanggup, Nabi Ibrahim pun tak sanggup. Payak tu ni mereka pun datang kepadaku, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah apa Nabi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'antaliku ma'ahum, lalu aku pun pergi membawa mereka bersama-sama. Nabi kata, aku bawa dah ni ramai-ramai ni umat daripada Nabi Adam ni, termasuk umat Nabi Muhammad. Bukan 100 orang, bukan 1 juta orang, trilion dia berapa, bayangkanlah ramainya ketika tu di masa nanti. Bayangkanlah apa lagi ramai ni dalam bayang kita ni apa. Banyak dia antara ujian. Kalau kita hari nak bayang kita, kalau pergi Mekah hari ni, dah hari Arafah tu, nak buang air pun payah, nak berak kecil pun payah, air minum pun payah, semuanya catu belaka. Ini bukan 2 juta 3 juta di pada di Arafah tu. Dibayangkanlah perhimpunan raksasa semenjak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Bayangkanlah ketika itu. Jadi kata tadi peluh menjadi lautan ketika itu. Allah, masih susah dah. Dan dalam hadis ni dia beritahu kita ini kata 3 kali. Di antara ketika itu manusia kelang kabut, haru biru ketika itu. Tak tahu nak kata siapa dia ni. Cari Nabi Adam, Nabi kata aku tak boleh. Akhirnya payak tu ni datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'antaliku, maka aku bawa mereka ni. Dah, maka mereka bersama-sama. Fa'akhiru sajidah. Kemudian Nabi kata aku pun terus sujud. Kemudian aku terus terus sujud mukaku kepada Allah Subhanahu. Nabi sujud kepada Allah. Nak kata ceritanya, payulhimuni Allahu minas sana'i wal hamdu, maka Allah memberi ilham kepadaku untuk memujinya, memuji Allah dengan satu cara ucapan puji-pujian. Fayuqalu, maka dikatakan kepadaku, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, selepas Nabi sujud, Nabi memuji Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan Allah, irfa' ra'saka, angkat kepala engkau. Dah, irfa' ra'saka, angkat kata. Tadi Nabi sujud, dah sujud kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Fayuqal irfa' ra'saka, maka angkat kepala engkau. Dan ketika itu was'al tu'ta, pohonkanlah supaya engkau diberi hajatmu. Allah kata was'al tu'ta, mintalah ya Muhammad, nescaya tu'ta, aku kurniakan permintaan engkau ya Muhammad tadi. Allah mulia Nabi Muhammad. Dah, kemudian tashfa', dan kemukakan syafaat supaya dimakbulkan syafaatmu ya Muhammad. Muna apa Muhammad? Muna apa sekarang ni? Apa di antara umat manusia ketika itu, tak lain tak bukan supaya itu dibicarakan di mahkamah Allah, dihisapkan amalan masing-masing. Allah kata minta dah, tasyaffa, minta dah apa yang kena hajat kau ya Muhammad, nescaya aku kurniakan hajatmu ya Muhammad. Ini janji Allah. Kemudian waqul yasma'u liqaulika, dan katakanlah apa sahaja supaya diperkenankan kata-katamu. Ini Allah minta Muhammad, minta apa? Minta apa? Nescaya aku kabulkan permintaanmu ya Muhammad. Dalam keadaan huruf itu, wahwal maqam mahmudal ladzi, kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam menerangkan, dan itulah dia pangkat maqam mahmud yang Allah menyatakan dengan firman-Nya, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga tetaplah harapanmu wahai Muhammad, bahawa Tuhan yang mendidikmu akan mengangkat kamu ke satu darjah yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nak cerita ini di antaranya keistimewaan yang ada pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat beri syafaat ketika manusia kalangan huru-hara
riuh rendah di mahsyar, orang yang tak bersyafaat ada ke? Hanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu barulah nak mula dihisap satu demi satu amalan-amalan tadi. Dan ketika itu dah bayangkanlah, barulah masing-masing itu lepas hisap, antara kita dah ada di antara Nabi beritahu kepada kita lagi, kita umat yang hidup selepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba ini beruntunglah kita, liman ra'ani wa amana, bagi siapa yang lihat aku dan wa amana, beriman kepadaku. Nabi kata ini para sahabat, beruntunglah. Summa tuba, kemudian Nabi ulangkan lagi sebanyak 3 kali. Summa tuba, kemudian beruntunglah kamu. Siapa dia? Liman mana? Sesiapa yang beriman kepadaku, beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walam yarani, walaupun dia tidak melihatku. Nabi kata ini termasuknya kita umat akhir zaman yang hidup selepas wafatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Orang yang itu beriman dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantaran itu kita wajib sayang kepada Nabi kita, lebih sayang daripada anak kita, diri kita, ayah kita, dan juga itu sekalian manusia. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'i, au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan nama Tuhanku yang di bawah kekuasaan, ada bawah kekuasaannya, tidak sempurna seseorang daripada kamu sehingga aku ni, Nabi kata, akulah yang paling dicintai daripada anak dia, lebih dicintai daripada ayah dia, dan lebih dicintai daripada manusia kesemuanya. Maksudnya kita utamakan sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila orang duk cela Nabi, duk hina Nabi, kita lah orang yang mula itu kita gebangkang, kita kata kita marah, tak, kita murka di atas perbuatan tadi. Allah jangan kata di antaranya biarlah tak, nak kita rugi kita. Sedangkan ini peringatan Nabi SAW. Kalau sahabat-sahabat Nabi Allah di antaranya tak sayang kepada Nabi, nak ikut daripada cela Nabi, maka nak bunuh sahabat-sahabat tadi ataupun orang-orang yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi di antara akhir sekali, di akhir surah dia cari surah Al-Kahfi, kita ni nak balik kepada Allah. Allah beringatkan kepada kita, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maksudnya apa? Antaranya Allah kata beritahu kepada kita penutup surah Al-Kahfi ini. Surah Al-Kahfi ini tak banyak ayat dia, 110 je. Barang siapa di antaranya liqa arab, barang siapa nak bertemu dengan Allah, kita pasti balik kepada Allah, pasti bertemu dengan Allah. Apabila balik kepada Allah dah bawa apa? Maka Allah beritahu falyamal amalan soleh, buatlah amalan soleh. Di antara amal soleh apa dia? Ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak wajib Nabi ajar, sembahyang Nabi ajar, hak sunat pun Nabi ajar. Dan Nabi ajar segala-galanya, daripada sekecil perkara sampai ke sebesar perkara Nabi tunjuk akan ajar kepada kita semua sekali. Dan syarat yang kedua, wala yusyrik bi ibadatillah, jangan sekali kamu syirik kepada Allah dalam membuat ibadat Allah dan kitanya. Inilah banyak yang disampaikan kongsi pada malam ini. Moga-moga ni kita jadi umat Nabi Muhammad yang sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa nak dapat syafaat Nabi kita di akhir zaman nanti, di mahsyar nanti. Orang lain tak boleh bertolong dan menekan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
hingga dikatakan orang pun Nabi kata akan beri syafaat kepada ahli kabair, orang melakukan dosa-dosa Nabi boleh syafaat juga. Nak cerita di banyaklah kisah-kisah yang diterangkan sirah ada di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang baik itu daripada Allah, yang lemah daripada saya yang hina ini, yang kurang ini. Moga-moga kita dirahmati oleh Allah, dipanjangkan umur kita, diborkan rezeki kita, dan kita banyak berselawat kata Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanda hubun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Allah wa liwalidina kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam bis-shawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.